Di dalam sebuah hadis an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Mu'tah Zaid bin Harithah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in qutila Zaidun fa Ja'far wa in qutila Ja'far fa Abdullah ibn Rawaha. Qala Abdullah kuntu fihim fi tilka al-ghazwah faltamasna Ja'far ibn Abi Talib فوجدناه في القتلى ووجدنا ما في جسده 97 من طعنة ورمية أو كما قال hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melantik Zaid bin Harithah untuk mengetuai pasukan tentera ke perang Mu'tah. Mu'tah, bukan Mu'tah, mim wa hamzah, Mu'tah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, perang Mu'tah satu perang besar. Okay, sebelum kita baca hadis ni, punca berlaku perang Mu'tah ini ialah apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam hantar satu orang wakil dia, nama dia Harith bin Umair. Nabi hantar Harith bawa satu surat kepada Raja Busra, Raja Rom. Nabi buat satu surat min Muhammad Rasulullah kepada dia. Haris bin Umair bawa. Dalam perjalanan dia daripada Madinah nak pergi ke sana, dia ditahan di tempat yang bernama Mu'tah. Mu'tah ni di mana tuan-tuan? Di Jordan. Dia satu kawasan yang duduk di dalam daerah Karak, bukan Karak Highway. Karak ni satu daerah di Jordan. Dia ditahan di situ dan dibunuh. Benda ni menimbulkan murka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab undang-undang antarabangsa, utusan tidak boleh dibunuh. Macam hari ni lah, orang press, reporter tidak boleh dibunuh. Mereka ni ada lesen besar, mereka pergi ke medan perang mana pun, mana-mana pihak pun tidak boleh bunuh mereka. Itu undang-undang yang disepakati di peringkat internasional. Tapi apa yang berlaku, utusan Nabi yang bernama Harith bin Umair ini bawa surat Nabi nak pergi jumpa raja. Sampai di tengah jalan di Mu'tah, orang raja tu tahan dan dia bagi tahu, kata dia utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pembunuh dia. Hebatnya kerajaan Islam pada masa itu, satu nyawa kena, satu tentera hantar pergi. Hebat tu tak ada ke kita lah ni. Satu orang utusan daripada pihak Islam kena bunuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam hantar satu batalion tentera. Kerana nyawa satu sahabat Nabi terkorban, mereka kena terima akibat dia, mereka kena bayar harga dia.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi kirim satu pasukan tentera yang Nabi selama-lama ni kalau hantar tentera, Nabi akan lantik seorang aja jadi komander, jadi panglima tentera. Tapi untuk perang Mu'tah, daripada awal Nabi lantik 3 orang. Para pengkaji sejarah bincang benda ni, pasal apa Nabi awal-awal Nabi sebut 3 nama untuk jadi ketua, tapi 3 ni one by one. Kita akan baca hadis dia. Kerana ini perang pertama yang melibatkan tentera Islam dengan tentera luar, iaitu tentera Rom, dan tentera Rom terlalu besar bilangan dia. Maka Nabi SAW hantar tentera dan Nabi namakan 3 orang untuk jadi komander dia. Perang Mu'tah ni jadi pada 1 Jumadal Awal tahun 8 Hijrah. Lawan, tentera Islam lawan dengan tentera Rom Timur, ataupun masa itu dipanggil Byzantine. Tentera Islam 3,000 orang, diketuai oleh Zaid bin Harisah, anak angkat Nabi. Kita akan baca cerita tentang Zaid bin Harisah, siapa dia ni. Yang kemudian komander yang kedua ialah Ja'far bin Abi Talib, yang bulan lepas kita baca cerita dia mengetuai sekumpulan sahabat Nabi berhijrah ke Habasyah, dan dia menjadi spokesman, menjadi juru cakap bagi pihak sahabat-sahabat Nabi, bercakap dengan Raja Najasyi. Sekali kita nanti tengok sikit lagi cerita tentang Ja'far bin Abi Talib. Dan yang ketiga, Abdullah bin Rawaha, satu sahabat besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut 3 orang ini. Tentera Rom, kalau tengok dalam buku sejarah yang ditulis oleh Al-Waqidi, dia kata berjumlah 100,000 orang. Seorang lagi ahli sejarah, Ibnu Ishaq, terkenal dengan kitab tarikh, kitab sejarah dia kata tentera Rom 200,000 orang. Tapi para pengkaji sejarah kemudian hari menganggarkan bilangan hanya 10,000. Kata tak mungkin tentera sampai 200,000 sampai 100,000. Dia kata ini exaggerated. Dia kata ini sengaja dibesar-besarkan. Tak perlu dibesar-besarkan macam tu. Walaupun nak tunjuk kata tentera Islam kuat, tentera Islam boleh mengalahkan bilangan yang ramai, tapi tak mau exaggerate. Ini ahli sejarah kemudian macam kita lah, macam kita kan nak exaggerate. Kata kuliah semalam ramai ke? Ramai. Cara sebut tu kita takut lah. Kata ada 1,000 mai kok mana, dia kata 5,000 lantangan. Exaggerate. Kira tengoklah sah Masjid Fahim ni 160 satu sah. Kalau ada 10 sah baru 1,600, pibuh 5,000. Walau hang suka dekat ustaz tu macam mana pun, janganlah exaggerate. Jangan exaggerate. Abang kata satu sah 160 orang, ada dalam 10 sah dalam 1,600, lelaki-lelaki perempuan sikit ada dalam 2,000 kot, cukup lah. Exaggerate ni tak bagus. Abang hak betul. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So pengkaji sejarah yang kemudian ni kata tentera Rom tak ada lah 100,000, 200,000 lagi tak ada, around 10,000. Dia kata 10,000 pun lawan dengan 3,000 dah cukup baik dah. Tentera Islam dah cukup baik dah. Cakap tutup dah cukup baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sambung hadis tadi daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Dia kata Nabi SAW hantar satu pasukan tentera untuk lawan dengan tentera Rom, dan Nabi SAW sebut nama seorang-seorang komander yang akan memimpin tentera Islam itu.
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, in qutila Zaid fa Ja'far. Nabi kata yang akan jadi ketua ialah Zaid bin Harisah, anak angkat aku. Kalau sekiranya Zaid tewas, Zaid gugur, Zaid syahid di dalam peperangan itu, fa Ja'far, Nabi kata tempat Zaid akan diambil oleh Ja'far bin Abi Talib, sepupu aku. Saya cerita satu-satu ni. Zaid ni apa cerita dia, Ja'far ni apa cerita dia. Wa in qutila Ja'far fa Abdullah bin Rawaha. Nabi kata kalau sekiranya Ja'far bin Abi Talib sepupu aku pun gugur syahid di dalam perang itu, maka tempat untuk menjadi komander tentera akan diambil alih oleh Abdullah bin Rawaha. Qala Abdullah, kata Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, anak Sayyidina Umar yang meriwayatkan hadis ni. Dia kata kuntu fihim fi tilkal ghazwah. Dia kata dia ada dalam pasukan tentera. Ibnu Umar, anak Sayyidina Umar ni, dia salah seorang daripada pasukan tentera yang pergi perang di Mu'tah tu. Dia salah seorang. Faltamasna Ja'far bin Abi Talib. Bila dah habis perang, kami duk cari ni sahabat-sahabat yang gugur. Tentera Islam 3,000 orang, yang gugur syahid 12 saja. 12 orang saja syahid. Dan tentera Islam menang. Bila habis perang, pergi cari sahabat-sahabat, cari tengok hak hidup, siapa yang tak ada dalam hak hidup ni. Nombor satu mereka nak cari siapa dia? Sepupu Nabi ni, Ja'far bin Abi Talib. Faltamasna Ja'far bin Abi Talib fawajadnahu fil qatlah. Kami cari dalam hak mati bergelempang ni, jumpa Ja'far salah seorangnya. Wa wajadna ma fi jasadihi bid'an wa tis'ina min ta'nah wa rumyah. Allahu Akbar. Jumpa mayat Ja'far bin Abi Talib, sepupu Nabi yang Nabi cukup sayang ni. Jumpa badan dia daripada ujung rambut sampai ujung kaki ada 90 kesan kena tombak dan kena panah. Allahu Akbar. Daripada ujung rambut sampai ujung kaki, belek-belek tengok, kesan kena panah, kesan kena lembing, kena tombak, ada 90 kesan. Demikian syahid yang kata Ja'far bin Abi Talib ini. Muslimin dan muslimah ini rahmati Allah sekalian. Kita akan tengok, kita akan kenal siapa Ja'far ni. Sebelum tu kita tengok Zaid bin Harisah, komander pertama ni. Zaid bin Harisah yang semua orang tahu apa dia? Dia anak angkat Nabi. Dia kesayangan Nabi. Anak dia Usamah bin Zaid, bulan lepas kita baca hadis cerita apa? Nabi SAW lantik Usamah bin Zaid. Ada orang komplain tak puas hati, Nabi marah. Nabi kata kalau hampa tak puas hati dekat Usamah bin Zaid, sama macam hampa tak puas hati dekat bapak dia, Zaid bin Harisah. Sedangkan dua-dua ni kesayangan aku, Nabi kata. Zaid bin Harisah menikah dengan siapa? Dia menikah dengan Ummu Aiman. Siapa tuan-tuan Ummu Aiman ini? Ini nama besar. Dia salah seorang daripada 4 orang mak susu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kecil-kecil, Ummu Aiman menyusukan Nabi. Tuan-tuan, Nabi ni Allah test dia daripada kecil sampai hari wafat, penuh dengan ujian. Bukan senang nak jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk dalam kandungan perut mak, ayah mati. Beranak sat, mak mati. Tok Wan Abdul Muttalib belah, Tok Wan mati. Dia ambil alih oleh Abu Talib, pak penakan belah. Itu laluan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Aiman yang menikah dengan Zaid bin Harisah ni. Siapa Ummu Aiman ni?
dia mak susu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kok mana cerita dia boleh pergi jadi mak susu Nabi? Ummu Aiman ni kok mana cerita? Ummu Aiman ni dulu adalah hamba kepada Abdullah bin Abdul Muttalib. Dia menjadi hamba perempuan kepada ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab bila mak Nabi mati, dia ambil alih. Automatik dia jadikan Nabi ni macam anak dia. Dia jaga Nabi, dia sayang Nabi ni. Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahui kasih dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Aiman ni gelaran pasal anak sulung dia nama Aiman. Sebelum dia kahwin dengan Zaid bin Harisah, dia kahwin dengan Ubaid bin Zaid. Dapat anak nama Aiman, maka dipanggil dia Ummu Aiman. Bila dia kahwin dengan Zaid bin Harisah, dapat pula anak nama Usamah bin Zaid. Nabi sayang ni, sayang dekat Zaid bin Harisah, jadikan anak angkat Nabi. Sayang anak mereka pula Usamah bin Zaid, jadikan anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk nampak tentu penin tak? Ummu Aiman mak susu Nabi pergi menikah dengan anak angkat Nabi. Penin tak? Tak usah penin lah, itulah cerita dia. Memang itu cerita dia. Dia fikir pula tak, ustaz kata Ummu Aiman ni mak susu Nabi. Okey. Jadi kok mana cerita pula lepas tu pergi menikah dengan anak angkat Nabi pula, takkan mak pergi jadi anak pun. Duduk pening kot tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ummu Aiman ni dia orang Ethiopia. Tak segak. Ummu Aiman ni dia orang Ethiopia, dia tak segak. Itu sebab bila dapat anak nama Usamah bin Zaid. Usamah ni ikut dia kulit gelap, sedangkan Zaid bin Harisah ni kulit putih. Ni pun ada satu cerita pula. Jadi soksek di dalam kalangan masyarakat di Madinah ni, dia berduk kata, betul ke Usamah ni anak Zaid? Awak kala lain. Manusia tuan-tuan, manusia. Saya kira lah manusia di Malaysia dengan manusia hidup zaman Nabi, semua pun manusia. Duk bersembang. Betul ke Usamah ni anak Zaid bin Harisah? Pasal apa Zaid putih, Usamah gelap? Pasal mak dia Ummu Aiman ni orang Ethiopia, mak dia kulit gelap. Biasalah anak keluar mai, kadang ikut ayah, kadang ikut mak. Tapi duk bunyi soksek-soksek tu menyebabkan Nabi SAW jadi tak seronok. Nabi jadi tak happy dengan benda tu. Sehingga kan timbul satu hadis Nabi SAW daripada Aisyah radhiyallahu anha. Dia kata, dakhala alayya Rasulullah SAW zata yaum wa huwa masrur. Aisyah kata Nabi SAW satu hari balik ke rumah Aisyah ni, wa huwa masrur. Nampak Nabi ni happy, nampak seronok. Faqala, sambil Nabi kata dekat Aisyah ni, dia kata, ya Aisyah, alam tara anna mujazzizan dakhala alayya fara'a Usamah bin Zaid wa Zaidan wa alayhima qatifah qad ghataya ru'usahuma wa badat aqdamuhuma faqala inna hadhihi al-aqdam ba'daha min ba'd. Atau kama qal, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Nabi satu hari balik ke rumah, balik seronok, nampak satu macam yang happy. Aisyah kata, awak ni, Nabi kata dekat Aisyah, dia kata, wahai Aisyah, hang tahu tak tadi ada satu mujazzizan ni juga disebut qaif. Kalau tengok dalam bahasa Arab ni, dia kata qaif atau mujazzizan ni apa dia? Dia kata allazi ya'rifun nasab bi firasatihi wa nazarihi ila a'dha'il maulud wal walid. Dia panggil dalam masyarakat Arab mujazziz ataupun qaif ini. Dia panggil
orang yang ada keahlian, dia tengok orang tu, dia ada satu firasat, dia boleh tahu dia ni anak siapa, dia ni anak siapa. Itu kelebihan daripada ni, mujaziz ataupun khaif ni. Nabi SAW kata apa? Dia kata, hang tahu dah Aisyah, tadi khaif ni, ahli yang boleh tengok, boleh kenal orang ni melalui firasat dia, dia boleh kenal. Dia lalu tadi, dia tengok Zaid dengan Usamah, Zaid dengan anak dia duduk selimut tutup kepala, tapi nampak akdam, nampak tapak kaki. Dia tak tahu siapa dalam selimut tu. Khaif ni, dia tengok tapak kaki dua orang, satu tapak kaki ni kulit dia cerah sikit, yang ni kulit dia gelap sikit. Tiba-tiba dia pergi sebut, Nabi duduk ada situ, dia kata, inna hadhil aqdam ba'duha min ba'din. Hadis Bukhari. Dia kata apa? Ini tapak kaki, walaupun color lain, ini anak dengan pak. Dia kata, Allahu Akbar. Kata-kata tu menggembirakan Nabi. Sebab apa? Sebab nak padam tu, hak sok-sek duk kata Usamah ni betul ke anak Zaid tu. Bila Qaif ni kata, tanpa mengetahui siapa duk dalam selimut tu, tengok tapak kaki color lain pun, dia tengok tu berdasarkan ilmu dan firasat yang ada dekat dia, dia kata ni anak dengan bapa. Nabi dengar macam tu, Allahu Akbar, seronok. Balik rumah, bagi tahu dekat Aisyah dengan muka yang ceria gembira. Nabi kata, hantar dah Aisyah, tadi Qaif tadi tengok kaki je, dia tak tahu siapa dalam selimut. Dia kata ni anak dengan bapa. Hantar siapa dalam selimut tu? Zaid dengan Usamah. Makna dengan itu, tu saya cakap dah, Zaid dengan Usamah memang anak beranak. Nabi ni dia punya sayang dekat dua beranak ni, dekat Zaid bin Harisah dengan Usamah bin Zaid ni, dia punya sayang ni sampai macam tu, terlalu personal sayang dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka sewaktu berlaku perang Mu'tah, Nabi kata Zaid adalah komander pertama. Kalau Zaid gugur syahid, yang menggantikan dia ialah Ja'far bin Abi Talib, sepupu aku. Tuan-tuan, siapa Ja'far bin Abi Talib ni? Ni orang-orang yang Nabi pilih ni. Dalam sebuah hadis riwayat pada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata, kuntu alzamun nabiyya sallallahu alaihi wasallam li syab'i batni hina la akulul khamir wa la albasul harir ولا يخدمني فلان ولا فلانة وألصق بطني بالحصباء واستقرئ الرجل الآية وهي معي كي ينقلب بي فيطعمني وخير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته حتى إن كان لا يخرج إلينا العكة ليس فيها شيء فنشتقها فنلعق ما فيها أو كما قال حديث صحيح رواية البخاري. Abu Hurairah radhiyallahu an, dia kata apa? Aku dengan Nabi ini tak berpisah, macam tuan dengan bayang-bayang. Antara Abu Hurairah yang riwayat hadis Nabi ribu-ribu buah ni, oh dia dengan Nabi ni follow rapat. Tapi dia kata, aku nak abang dekat hampa, aku dah ikut Nabi ni li shiba'i batni, dalam keadaan perut kenyang. Itu dia lagu tu. Tuan-tuan, kalau tak baca syarah hadis ni, tuan-tuan cerita aku lain. Tuan-tuan ni cerita, dia ikut Nabi ni memang perut kenyang. Orang duk jamu, si daging, orang duk jamu. Tuan-tuan duk ingat Nabi macam ustaz-ustaz lah ni. Dah tuan. Bila baca syarah hadis, bukan itu maksud dia. Maksud Abu Hurairah, dia kata, kuntu alzamun nabiyya sallallahu alaihi wasallam li shiba'i batni.
aku duk ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dalam keadaan perut kenyang. Dalam syarah hadis dia kata apa? Maksud perut kenyang itu rasa macam kenyang tapi lapar. Kenyang apa? Kenyang dengan ilmu tapi perut lapar. Bukan hakikatnya perut kenyang sungguh. Oh, tuan-tuan, kita baca ni, ingat lagu Ustaz lah ni lah. Masjid panggil ceramah, tanya, aduh Ustaz ni, Ustaz nak makan jenis macam mana punya? Nak kena jenis nasi daging ke? Nak kena jenis lamb chop ke? Ustaz lah ni kan. Ustaz ni pun kata, saya nasi malam tak apa boleh pi, lamb chop ni cara-cara orang putih pun saya tak apa boleh. Cari roti tanduri sudah. Oh, mana nak cari roti tanduri ni? No, nak kena terekam pi. Ustaz lah punya banyak kai. Nabi SAW bukan macam tu. Bukan kata Nabi, orang yang ikut dia pun perut kosong. Hina la akulul khamir, kata Abu Hurairah radhiyallahu an, dia kata kadang-kadang sampai nak dapat roti makan pun tak ada. Hampa jangan sembang kata nak makan nasi Arab, nak pergi restoran Hadramaut. Oh, roti pun tak dapat kadang tu. Tapi ikut Nabi. Nabi pergi mana ikut Nabi mengajar apa, duk tadah, duk dengar, duk mengambil ilmu daripada Nabi, perut kosong. Roti pun tak ada kadang-kadang. Wala albasul harir, jangan haraplah kami ni nak dapat pakai pakaian sutra. Masa tu sutra belum diharamkan. So dia buat contoh, dia sebut sutra. Dia kata jangan mimpilah nak dapat kain sutra buat pakaian. Wala yakhdumuni fulan wala fulana. Tak pernah adalah khadam, sama ada laki-laki ataupun perempuan. Tak ada. Buat je sendiri, basuh baju sendiri, buat apa semua sendiri, tak ada siapa tolong pun. Abu Hurairah menceritakan zaman susah dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Wa ulsiqu batni bil hasba, dia kata kadang-kadang sampai satu tahap aku terpaksa ambil batu ikat sendai perut ni pasal lapar. Cari batu bubuh, ambil kain berkah di perut ni, tekan perut ni pasal apa? Terlampau lapar. Tekan dengan batu nak bagi tak rasa lapar. Tuan-tuan, Islam yang kita terima hari ini dengan senang lenang, sampai kita tak tahu harga Islam ini. Islam ni mai kat kita melalui sahabat macam ni. Ni Islam yang kita dapat hari ini ni senang lenang, mai masjid macam ni punya duk ada, duk dalam aircon. Kadang-kadang sangat blackout. Kadang-kadang sangat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Abu Hurairah ni yang kita duk jumpa berapa banyak hadis ni. An Abi Hurairah, an Abi Hurairah. Abu Hurairah ni dia dengan Nabi, mengambil ilmu daripada Nabi, sanggup menjadi khadam Nabi, dia berkhidmat apa juga benda yang disuruh oleh Nabi. Dia melalui hidup susah yang macam ni. Roti pun tak ada kadang-kadang. Dia kata kadang-kadang kena ambil batu sendai di perut ni, lapar dia kata. Wastaqri'ur rajul al-ayah wa hiya ma'i kay yanqaliba bi fayut'imuni. Kadang-kadang ni dia kata tengok orang duk harap kau ada siapa-siapa nak suruh dia tolong baca ayat Quran hak turun dekat Nabi yang dia hafal, suruh dia tolong baca Quran, mudah-mudahan dengan Quran yang dia baca tu dia boleh dapat makanan daripada orang tu. Allahu Akbar. Tuan-tuan, ustaz hari ni orang telefon nak panggil ceramah minta 2,000. Ustaz hari ni orang panggil untuk ceramah minta 5,000. Untuk dia lain, untuk PA dia lain, untuk kapal terbang lain, untuk hotel lain. Tuan-tuan, Nabi SAW dengan sahabat macam ni, macam kita duk baca ni. Maka tidak heran tarbiyah Nabi SAW dan para sahabat Nabi, dia melekat dalam hati. Dia tak ada ingat lain, dia ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, apa jadi
Kata Abu Hurairah ni, aku susah, aku miskin, sampai tengok orang kok ada siapa nak suruh aku baca Quran dekat dia, mudah-mudahan dengan tu aku dapat makan. Suruh baca, belanja makan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, dia kata apa? Dia kata wa khairun nas lil masakin Ja'far bin Abi Talib yang qalibu bina. Dia kata dalam ramai-ramai ni, Abu Hurairah kata, dalam ramai-ramai ni satu orang yang aku tak boleh lupa. Dia cukup kesian dan sayang dekat orang miskin. Siapa dia? Ja'far bin Abi Talib. Dia bukan orang kaya, tapi dia tak boleh tengok orang miskin, dia tak boleh tengok orang susah, dia nak tolong. Tuan-tuan, tolong orang ataupun hati besar ni kadang-kadang bukan duduk kat orang kaya, dia duduk kat orang susah. Saya tahu 80-an saya posting kerja di Sungai Aceh. Zaman tu 80-an tuan-tuan. Dalam Pulau Pinang ni 2 tempat lah dia panggil tempat buangan. Satu Seberang Perai Selatan, ni pun tebai Sungai Aceh, Sungai Bakau ni. Satu lagi balik pulau. Tengok posting kena pergi sana, pocik dia kata. Ayo tuan-tuan, zaman ni pun tebai titi, dia panggil titi Lucky Strike. Tuan-tuan tahu titi Lucky Strike? Daripada Pekan Kayan nak lintas pergi balik sana tu, nak pergi simpang 3 Tok Kamat, nak lipat masuk pergi Parit Buntang tu, titi tu kan. Dia ada seirin balik sana, titi raita api, balik sini titi raita. Titi raita tu dulu titi besi lengkung-lengkung tu. Dulu orang sana panggil titi Lucky Strike. Saya tak tahu pasal apa. Allahu Akbar. Sekolah tu yang duk main jadi student ni, kawasan laut tu, Sungai Wudang, Sungai apa tu, belah-belah kan. Mak bapak nelayan, mak tak kerja, housewife. Susah tu tuan. Saya melihat kesusahan. Kita baru keluar universiti pergi kerja ni, mereka bagi jadi guru disiplin lah cengih. Baru keluar universiti, duk mengau-ngau, mereka bagi jadi guru disiplin master. Dia kerja tangkap budak-budak tak main sekolah lah. Tak main sekolah hari, bukan tak main sehari, bukan tak main 2 hari, kalau seminggu sekali dia ambil. Tak main. Kita mak lah. Pergi cari yang kata guru yang berdedikasi ni. Masa tu pergi cari, pergi Sungai Cenaam. Apa pernah dengar nama? Kawasan perumahan PPRT, rakyat termiskin. Pergi cahan jebat masuk kampung. Pergi assalamualaikum, jom keluar mai. Mak dia pakai kain kemban aja. Nak cari siapa? Abang nama saya nak cari ni. Anak saya awak pasal apa? Tak dia ni seminggu dah tak pergi sekolah ni, apa susah? Nak menggaji lagi ke tak mau? Cengih. Mak dia kata minta maaf lah cikgu ayat tu, minta maaf lah cikgu dia kata. Ni bekas anak murid saya, ada 2 orang duduk belakang ni, dia tahu. Minta maaf lah cikgu dia tak tahu ustaz, dia tak tahu cikgu lah. Dia minta maaf lah cikgu dia kata pak dia duduk sakit tu, dia kena ganti tempat pak dia lah, turun ke laut. Kita dengar gedebuk dia main perut. Kalau dia tak turun ke laut, kami nak makan apa? Mak dia kata lembut lutut tuan-tuan. Kita dengar ni apa? Bukan hatu Zainab abang. Zainab abangnya apa? Kita nak balik ni, dia kata cikgu tunggu sat turun ni, mak ni pergi ke rumah sebelah ni, apa-apa semua hak mana yang nelayan dah balik daripada laut ni, yang ada apa-apa nak ambil ikan bagi kat kita. Masa tu bukan masa ikan temenung turun agak, bukan. Dia besar hati tuan-tuan, dia besar hati ni. Cikgu main ni nak cari anak dia pasal buat salah, pasal tak pergi sekolah pun dia besar hati.
Dia nak pergi cari ikan boleh berapa ekor ke dia nak bagi kat kita ni. Seronok ni pasal Cikgu Umar. Allahu Akbar. Kalau kita tak pernah duduk dalam kemiskinan dan kita tidak pernah tengok kemiskinan, apa kita faham tentang kemiskinan? Kuliah saya di Masjid Sultanah Bahiyah dulu, saya cerita susah orang ni kena makan sotong buat cincin kan. Tuan-tuan ada dengar? Makan sotong rebus je, rebus dengan serai je, tapi dapat pun catu, mak bagi seorang sekong je. Dapat tu makan nasi ni, sotong tu potong ni buat cincin dulu. Habis makan nasi duk gerik sotong di jari tu. Orang susah tuan-tuan. Saya sebut benda tu di Masjid Sultanah Bahiyah. Tuan-tuan ramai mai salam lepas tu dia kata Allahu Akbar, tak rasa tu. Kami lalu benda tu. Kita cerita benda ni, orang yang tak pernah susah, tak pernah melihat kesusahan, apa dia faham? Bila video tu masuk dalam YouTube, saya duk baca komen ni. Ada yang tulis, ustaz kalau nak murung pun berpada-pada. Tuan-tuan nak bercakap kemiskinan, nak cerita tentang kemiskinan kepada orang yang bukan sahaja dia tak pernah miskin, dia tak pernah tengok kemiskinan. Dia kata ustaz kalau nak mohong pun berpada-pada. Sebab tuan-tuan balik, tuan-tuan tengok ni YouTube ada duduk tunjuk dia ni, tuan-tuan tengok hak like berapa, hak dislike ada berapa. Hang mailah siapa pun ceramah, satu manusia keramat hidup ceramah pun hak dislike ni ada 1000 kadang-kadang tu. Allahu Akbar. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apa kata Abu Hurairah? Dia kata wa khairun nas lil masakin Ja'far bin Abi Talib yang qalibu bina fayut'imuna ma kana fi baiti. Abu Hurairah kata aku nak abang kat hampa dalam ramai-ramai orang ni, aku tak boleh lupa dia cukup sayang kat orang miskin. Siapa dia? Ja'far bin Abi Talib. Ni hak asal kita baca hadis dalam perang Mu'tah, dia terkorban, dia ada berapa bekas di badan dia, berapa tuan-tuan? 90 bekas tombak dan bekas panah tercacak di badan dia ni 90. Dia ni satu orang manusia yang sangat mulia. Bukan mulia kerana keturunan dia sepupu Nabi, no, tapi mulia kerana dia orang baik. Dia pergi jumpa ni orang-orang susah ni apa? Dia bawa balik rumah, kata Abu Hurairah. Dia bawa balik rumah sahabat-sahabat susah ni, ahlus sufah dia bagi. Dia bawa balik mai di rumah dia. Fayut'imuna, dia bagi kami makan, kata Abu Hurairah. Dia pun bukan orang senang, dia bukan orang kaya, tapi dia hati dia besar. Dia nak share apa yang dia ada dengan orang susah. Hatta in kana la yukhriju ilayna al-'uqqah laysa fiha syai'. Sampailah sehari tu dia panggil kami pergi di rumah dia, nak bagi makan tak ada apa, tapi panggil orang main di rumah dia, besar hati, nak bagi makan tak ada apa. Dia bawa keluar satu uqqah, ain kaf ta marbutah. Uqqah ni dia perut menatang kan, daripada buat geribah, perut menatang tu dia jahit, dia taruh ayak dalam tu, kadang-kadang dia buah makanan dalam tu, dia panggil uqqah. Dia kata satu hari Ja'far bin Abi Talib ajak kami pergi di rumah dia. Kami tu ingat ada benda nak makan, tak ada benda nak makan. Dia bawa keluar uqqah tu, pegang-pegang kempeh, tak ada apa dalam tu. Dia kata buka tengok, kok ada apa. Kami pun belah, dia kata fanasyaqa taqwa, kami pun belah uqqah tu, tengok kok ada apa, tak ada apa. Abu Hurairah kata apa? Fanal'aqu ma fiha, adalah kesan-kesan bekas-bekas macam ada makanan tu, pakat jilat seorang sikit. Hadis ini hadis sahih riwayat Al-Bukhari, first grade punya hadis. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikian yang dikatakan kehidupan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Ja'far bin Abi Talib ni tuan-tuan, dia ni siapa dia tuan-tuan? Dia anak Abu Talib.
Abu Talib ni siapa? Pak penakan Nabi. Yang masyhur cerita dia apa ni? Masyhur cerita dia nak mati, Nabi duduk ada sebelah dia. Nabi kata, ya am, qul la ilaha illallah. Pakcik katalah la ilaha illallah. Tak. Balik tengok, balik tepi kata, hal targhabu an millati Abdul Muttalib. Hang takkan nak tinggal agama pak kita Abdul Muttalib? Tak kata. Nabi kata, ya ammi qul la ilaha illallah. Katalah la ilaha illallah. Tak boleh. Ni Abu Talib ni. Abu Talib ni pak penakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mati tak masuk Islam. Bini Abu Talib nama Fatimah binti Asad. Bini dia. Maksudnya apa? Mak penakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Maksudnya mak Sayyidina Ali bin Abi Talib. Fatimah binti Asad ni pula lain. Bila mati laki dia Abu Talib, dia tak Islam lagi. Bila mati Khadijah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua-dua ni mati, Nabi jadi cukup duka cita. Nabi jadi upset. Nabi jadi macam depres. Sehingga tahun tu dipanggil Amul Huzni, tahun kesedihan. Tahun ke-10 Nabi dilantik jadi Nabi, belum hijrah ke Madinah. Siapa yang menjadi galang ganti kepada Abu Talib, kepada Khadijah yang mati ni siapa? Fatimah binti Asad ni, mak Sayyidina Ali, isteri Abu Talib ni. Dia jadi galang ganti. Dia belum masuk Islam masa tu. Dia sayang Nabi ni, Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang mengetahui. Fatimah binti Asad ni, mak Sayyidina Ali ni, dia sayang Nabi ni sehingga kan kalau ada makanan dalam rumah, Nabi makan dulu baru anak-anak dia makan. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian. Anak dia ada nama Talib, ada nama Aqil, ada nama Ja'far bin Abi Talib, ada nama Ali bin Abi Talib. Hampa tepi sat dulu, Muhammad makan dulu. Sayang dia dekat Nabi ni daripada kecil lagi. Dia habaq kat anak-anak dia, ni Muhammad ini yatim piatu, mak tak ada, ayah tak ada. Bagi keutamaan dekat Muhammad. Sehingga Nabi hijrah Mekah pi Madinah, dia ikut pi. Ada sebahagian ahli sejarah kata dia tak ikut pi. Tapi qaul yang paling kuat di kalangan ahli sejarah kata Fatimah binti Asad ikut Nabi hijrah ke Madinah, dan dia mati di Madinah, tanam di Baqi'. Bila mati Fatimah binti Asad ni, Nabi SAW sayang dia ni macam sayang mak. Nabi sayang dia ni. Nabi pun tak darah, tak torah. Nabi ambil jubah Nabi buat kapan. Sayang ni. Ambil jubah Nabi ni, ambil buat kapan Fatimah binti Asad ni. Nabi turun dalam liang, sambut mayat dia, letak dalam satu riwayat kata apa? Nabi turun pi, Nabi tidur Ustaz dalam liang tu. Nabi tidur Ustaz, lepas tu baru Nabi bangkit. Satu riwayat kata Nabi turun pi sambut mayat, letak semua elok-elok. Bila Nabi naik saja, sahabat kata dekat Nabi, mereka kata, ya Rasulullah, kamu tak pernah buat macam ni kat siapa pun. Pasal apa kamu buat dekat Fatimah binti Asad ni? Pasal apa? Nabi kata apa? Selepas daripada wafat Abu Talib, tidak ada orang sayang aku macam dia ni. Oh tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hebat yang kata Fatimah binti Asad, mak Sayyidina Ali bin Abi Talib ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu dia orang-orang yang Nabi SAW pilih mereka untuk mengetuai perang Mu'tah yang kita kata tadi. Oh, kriteria yang Nabi pilih ni cukup dahsyat. Dalam hadis tu Nabi SAW kata apa? Apabila gugur dan syahidnya Ja'far bin Abi Talib ini, fa Abdullah bin Rawaha, ganti dengan Abdullah bin Rawaha.
Mati juga, syahid juga Abdullah bin Rawahah dalam perang Mu'tah. Yang kata 12 orang mati ni memang betul-betul hardcore sahabat Nabi. Qala Abdullah bin Umar, kata Abdullah bin Umar bin Al-Khattab yang riwayat hadis ni, dia kata Nabi SAW sebut nama-nama tu, dan nama-nama tu mati mengikut sikun yang disebut oleh Nabi. Nabi sebut nama Zaid bin Harisah dulu, kalau mati Zaid bin Harisah, kalau syahid ganti dengan Ja'far bin Abi Talib, kalau syahid Ja'far ganti dengan Abdullah bin Rawahah. Di medan perang jadi ikut urutan tu, macam Nabi sebut ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sehingga kan apabila sana sudah syahid, Nabi dah ada di Madinah, gugur sahaja 3 orang ni, Nabi SAW terus bangkit bagi tahu kepada sahabat ada. Tuan-tuan, masa tu tak ada teknologi, tak ada sistem telekomunikasi, tak ada. Allah sungguh jadi apa di mana within second masuk dalam WhatsApp kita, bukan berita, dengan gambar sekali masuk mai. Zaman tu tak ada apa, tapi sana gugur saja. Zaid bin Harisah syahid, ganti dengan Ja'far bin Abi Talib syahid, ganti dengan Abdullah bin Rawahah syahid. Sana jadi serentak. Nabi SAW bagi tahu dalam sebuah hadis riwayat pada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia kata anna Nabi SAW na'a Zaidan wa Ja'faran wa ibn Rawahah linnas. Dia kata sana jatuh saja, gugur saja, syahid saja, sini immediately Nabi habaq dekat sahabat ada di depan. Nabi mengumumkan syahidnya 3 orang ni, yakni qabla an ya'tiyahum khabaruhum, sebelum berita tu mai daripada sana, mati tu Nabi habaq dah. Dan Nabi sebut nama tu ikut urutan kematian mereka ni. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam akhadha ar-rayah Zaidun fa usiba. Nabi kata mula-mula Zaid bawa bendera Islam ni, Zaid bawa. Summa akhadha Ja'far, Zaid bawa dan dia terkorban. Bendera tu tak ada jatuh, Ja'far pergi ambil, Ja'far bawa pula, Ja'far pula gugur syahid, bendera tak ada jatuh, Abdullah bin Rawahah pula ambil. Bila Nabi habaq macam tu, wa'ainahu tazrifan, dia habaq kat sahabat ni air mata darah. Nabi ni air mata darah. Dia nak bagi tahu kat sahabat ni syahidnya 3 orang ni, Zaid bin Harisah, Ja'far bin Abi Talib dengan Abdullah bin Rawahah. Sambil doa habaq tu air mata darah ni Nabi ni. Hatta akhadha ar-rayah sayfun min suyufillah. Nabi kata akhirnya bendera Islam itu disambak oleh Khalid bin Al-Walid, yang dinamakan dia, yang dipanggil dia dengan nama Saif min suyufillah. Dia ni dipanggil dengan nama pedang daripada pedang-pedang Allah. Dia tangkap bendera tu dan dia bawa tentera Islam sehingga meraih kemenangan di dalam perang Mu'tah. Tentang Ja'far bin Abi Talib putih tangan dua-dua belah. Dia duk pegang dengan bendera dengan tangan kanan, kena tetak putih. Bendera nak jatuh, dia sambak dengan tangan kiri, kena tetak tangan kiri putih. Dia kapit dengan celah ni, ada ni. Macam tu punya jaga bendera Islam ni. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian. Maka dengan kerana tu Ja'far bin Abi Talib, Nabi panggil dia Ja'far At-Tayyar, Ja'far yang mempunyai 2 sayap. Nabi kata apa? Tangan dia yang terpotong itu Allah akan ganti dengan sayap dalam syurga. Dia muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan hadis lain cerita pula an Khalid bin Al-Walid. Khalid Al-Walid sendiri cerita, dia kata laqad duqqa fi yadi yawma Mu'tah 9 asyaf. Khalid bin Al-Walid kata banyak-banyak perang Mu'tah ni memang challenging betul. Dia kata tangan aku 9 bilah pedang, 8 patah. 9
9 pedang dia pakai dalam perang Mu'tah saja. 9 bilah pedang dia pakai, 8 patah. Wasadarat fi yadi safihatun li yamaniyah. Dia kata last kali hak tinggal bilah yang terakhir itu ialah pedang buatan Yaman. Dia kata. Dan akhirnya dia membawa tentera Islam menang di dalam perang Mu'tah itu. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, hebatnya para sahabat Nabi semata-mata kerana nak bawa mai Islam kat kita ni. Tuan-tuan, apa benda dengan kita ni yang tak sayang Islam sampai macam duk ada hari ni? Punya tak sayang agama sendiri, punya tak sayang ni. Sedangkan para sahabat dulu macam ni kisah mereka kerana nak mempertahankan Islam. Tuan-tuan, kita jadi orang baik di atas dunia ni, Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sayang kita. Kita baca cerita bulan lepas tentang Raja Najasyi. Dia orang baik. Untuk kalau tengoklah hadis riwayat daripada Jabir radhiyallahu anhu, dia kata qala Nabi sallallahu alaihi wasallam hina mata Najasyi. Hadis tu kata pada hari Najasyi mati, ni pun serupa. Najasyi mati, tak dan sampai berita daripada sana, daripada Habasyah, tak sampai lagi. Nabi tahu dah, Nabi habaq dah dekat sahabat-sahabat ni. Nabi kata pada hari ini matal yaum rajulun salih. Nabi kata hari ini telah mati seorang lelaki yang salih. Salih ni maksud dia apa tuan-tuan? Baik. Nabi kata al-yawm, pada hari ini satu orang laki-laki yang saleh sudah mati. Faqumu fasallu ala akhikum ashamah. Nabi kata bangkit semua, jom kita sembahyang kepada saudara kita yang bernama Ashamah. Itu nama betul dia, Ashamah. Dia dipanggil dengan gelaran Najasyi. Dan hadis lain riwayat Abu Hurairah, dia kata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'alahum an-Najasyi. Hari Najasyi mati itu Nabi announce, Nabi buat satu announcement, bagi tahu kata pada hari ini Najasyi sahabat kita orang baik ini meninggal. Sahibal Habasyah, dia adalah pemerintah Habasyah. Fil yaum alladhi mata fihi, Nabi kata hari ini dia mati. Wa qala istaghfiru li akhikum, Nabi kata mai kita pakai-pakai minta dekat Allah supaya Allah ampun mana-mana salah silap dia. Tu dia tuan-tuan, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Jadi orang baik ni tak rugi tuan-tuan. Pasal apa tak rugi? 1.6 bilion orang Islam dalam dunia ni doa kat kita kalau kita jadi orang baik. Dalam tahiyat semayang orang baca apa? Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Ya Allah, bagikanlah selamat kepada kami dan kepada semua saudara kami yang salihin, yang baik-baik. Kalau kita dapat title tu, title salih itu, kita masuklah doa tu. 1.6 juta, 1.6 bilion umat Islam satu dunia doa minta Allah bagi selamat kepada kita kalau kita salih, kalau kita jadi orang baik. Saya minta diri saya dan tuan-tuan, mari kita cuba untuk jadi orang baik insya-Allah.